Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu. Kita berhenti di pedoman hidup dan hukum hakam, ayat surah Al-A'la ayat 1 sampai 8. Sabbihisma rabbikal a'la. Jadi kita tengok Sabbihisma rabbikal a'la dia pada ayat 1 sampai ayat 8. Apa pelajaran yang kita boleh ambil ataupun disebut sebagai al-istifadah, manfaat yang kita boleh ambil. Baik, jadi kita tengok qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain, kata pengarang, kata Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah, ayat-ayat ini memperkatakan tentang perkara-perkara berikut. Kita tengok pengajaran yang pertama, bahawa manusia wajib mengagungkan, memuliakan dan mensucikan Allah dari segala sifat yang tidak layak baginya. Wajib menyucikan Allah Azza wa Jalla, sama ada berkaitan dengan zat Allah, nama-nama, sifat-sifat, perbuatan dan hukum Allah. Mereka yang membaca Sabbihisma rabbikal a'la adalah disunatkan menyebut Subhana rabbiyal a'la. Kita sebut sebelum ni, siapa yang jadi imam ke, ataupun kita sembahyang seorang-seorang dekat rumah ke, ataupun kita dengar imam baca ke, imam baca Sabbihisma rabbikal a'la, sunat kita di belakang sebut Subhana rabbiyal a'la. Sunat bagi imam disebut lepas habis baca lepas habis baca disebut, ataupun lepas tu disebut pun boleh. Sabbihisma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la. Sebut pelan baru sambung, ataupun dia baca di hujung lepas habis semua inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sebelum rukuk tu subhana rabbiyal a'la. Sebab di sini kita sampai di ayat arahan. Yang ni Sabbihisma rabbikal a'la, maksud dia sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Jadi sunat sebut subhana rabbiyal a'la. Kalau imam ataupun kita baca surah wal al-waqi'ah, disebut fasabbih bismi rabbikal azim. Ada dalam surah apa? Waqi'ah. Jadi kita baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi SAW dan sekumpulan para sahabat dan tabi'in. Begitulah yang kita amalkan. Sebab tu tuan-tuan, bila baca Quran kita dengar ayat, kalau ayat tu cerita tentang ahli syurga, kita dengar, sunat je kita dengar imam baca tentang syurga, maka kita baca ayat Quran, kita doa Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna min ahli jannah. Kalau imam baca tentang ayat neraka, Allahumma inna na'udzubika minan nar, minta lindung daripada api neraka. Sunat tuan-tuan, minta lindung. Baik, jadi tuan-tuan menyucikan Allah dengan kita sebut subhanallah. Jadi subhanallah ni tuan-tuan sebut banyak tempat lah tuan-tuan kita sebut subhanallah ni, tapi terutamanya kita sebut subhanallah ni pertama menyucikan Allah. Yang kedua, bila kita tengok perkara yang pelik, kita subhanallah lah. Subhanallah. Bila benda tu benda yang pelik lah tuan-tuan. Subhanallah. Kalau Allahu Akbar banyak tempat. Ada masa kita sebut kalau angin tengah kencang, sebut Allahu Akbar. Dia boleh, itulah sebut. Sama juga waktu rumah terbakar,
bertakbir berkali-kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ataupun kemenangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, di banyak tempat tuan-tuan. Takbir ni termasuk juga takbir ni, saya tengok ada satu video di YouTube, depa ambil binatang dan depa cuba dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Depa ambil kambing, kemudian kambing tu liang, dia nak lari meronta-ronta, tuan boleh tengok di YouTube. Kemudian depa sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai kambing tu senyap, duduk senyap. Sama juga ayam, depa ambil ayam nak lari, dia sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai ayam tu diam. Depa bagi terbalik dia, usap badan dia, Allahu Akbar sampai dia pun senyap. Wallahu alam. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita jumpa binatang ke apa, kalau kita takut sebut Allahu Akbar. Baik. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak, alhamdulillah, benda yang ni lah, benda yang kalau kita bersyukur sebut alhamdulillah. Baru ni, bukan baru ni, 2 hari lepas kan, yang kemalangan mati ramai kan. Satu benda yang sedih lah tuan-tuan. Sedih lah bagi saya. Saya pun baru balik pada Kuala Lumpur kan. Jalan tu pun saya ingat saya pengguna jalan tu yang insiden tu, kereta dia kan rosak. Saya ingatkan kereta banyak meninggal tuan-tuan. Rupanya tak, satu keluarga tu ramai. Satu keluarga tu ada 9, seorang pomen, jadi 10. Jadi depa balik daripada, baca ceritanya depa balik daripada mana? Melaka, balik raya pada Melaka, balik Kenuri di Melaka, sampai di dekat dengan Subang tu, susur nak keluar Subang tu, lebuh raya elit tu, hubungan antara hubungan tengah, lebuh raya utara selatan, sambungan tengah, hubungan tengah, kena keluar ke Subang. Jadi nak susur tu kereta rosak. Jadi bila rosak, depa duduk tepi lah, dah ada lorong kecemasan lah. Jadi ayah dia umur 50, mak dia umur 37, anak ada 9, tapi satu tak ikut. Anak nombor 3 tak ikut. Sebab dia pemur ramai. Bayangkanlah kereta Wira kan, kereta Wira naik 10 tuan-tuan. Bila kita tahu maksud dia, orang bukan senang lah tuan-tuan. Orang bukan senang lah pergi ke Melaka. Saya pun terbayang, kalau saya di tempat dia ke macam mana lah. Kita rasa Allah mampu ke kita. Jadi masa kereta dia rosak sebab banjir kan sana banjir di belah Selangor tu. Jadi kereta banyak rosak. Kereta dia rosak sebab masuk ayak. Jadi berhenti tepi tepi lebuh raya tu. Suami dia kata, dia ada anak kecil lagi. Satu anak dia 3 tahun, satu 10 bulan, baby. Cik 10 bulan tu menyusui. Jadi ayah dia telefon minta tolong lah. Berhenti tepi jalan, tengah tunggu, datang pomen dah, 2 orang pomen. Tengah duduk pomen, lori mai. Lori pasiak, trailer besar bawa pasiak. Dan bukan pasiak lori macam kita ni, di lori lagi besar lagi. Trailer mau besar. Dia terbabah. Yang lori ni pun yang bawa suami dengan 2 anak. Dia ada 2 anak dan isteri dia yang naik lori tu lah. Macam mana dia terbabah tuan-tuan, dia langgang. Yang hak pomen tu teruk lah, pomen tu kena. Yang dalam kereta tu ada ramai, ada 9. Isteri dia, anak dia 10 bulan, kemudian ada anak dia 3 tahun, ada lagi lah umur 17, umur 16 macam tu lah. Jadi dia tuan-tuan tengok kereta dia jadi macam mana. Trailer lenyek tuan-tuan, penyek kereta tuan-tuan, penyek habis. Tak tahu dalam tu dah lah ada 9 orang penyek. Yang sedihnya, orang yang rakam tu pun menangis. Sebab bila ni suami dia umur 50, isteri dia 37. Jadi dia minta tolong sebab anak dia dalam tu. Anak dalam kereta yang dah jadi, kita tengok habis rapat dah tuan-tuan. Mana nak ada lah tuan-tuan, meninggal lah. Kalau kita fikir, kalau kita di tempat dia ke, macam mana lah. Kalau kita di tempat dia, berat tuan-tuan. Daripada hilang, ramai hilang ni. Sekali isteri dengan anak kecil tuan-tuan. Soalnya kalau hilang anak kecil ni lagi dia terasa di hati ni. Allahu Akbar. Saya tengok, saya termenung saat ni. Kalaulah kita diuji macam tu, kita ni macam manalah kita tuan-tuan. Kalau kita di saat tu lah.
Sebab tu kita bila tengok orang kena uji tuan-tuan, ujian yang hebat lah. Saya harap anak-anak yang pertama, budak-budak, saya pernah sebut kat tuan-tuan yang belum baligh, kalau anak orang Islam, maka dia ijma' ulama, dia ahli syurga. Ijma' terus. Mana-mana anak orang Islam yang meninggal sebelum baligh, ijma' ulama, dia ahli syurga. Kalau anak orang bukan Islam, sama ada dia agama apalah, Hindu ke Buddha ke, sebelum dia baligh, kalau dia meninggal, majoriti ulama sebut, jumhur ulama sebut ahli syurga juga. Cumanya khilaf tentang mana? Khilaf dia, depa ni dalam syurga umur sama dengan ahli syurga ke tak sama? Sebab ahli syurga umur 33 tahun, betul tak? Perempuan lelaki semua 33 tahun. Abna salasin wa salasin, 33 umur Nabi Isa naik ke langit. Tapi 33 ni tuan-tuan janganlah banding macam kita kat dunia ni. Sebab 33 ni kita kena banding dengan umur Nabi Adam AS. Nabi Adam umur dia 1000 tahun kan. Jadi 1000 tahun kalau umur 33 ni muda lagi lah tuan-tuan. Kita kalau 33 tak menikah lagi tuan-tuan, orang pelik ya. 33 tak kahwin, tua dah. Itu kalau kita, sebab kita umat yang paling pendek umur. Kita 60 ke 70 tuan-tuan. Itulah yang Nabi sebut. Jadi 33 ni kalau dibandingkan dengan umur 1000 tahun, muda lah tuan-tuan. Muda tapi matang. Muda tapi kematangan tu macam orang 33. Jadi tuan-tuan, budak kecil ni umur berapa? Sebagai ulama kata budak yang mati kecil juga dia umur 33. Sebagai ulama kata tak, budak yang mati kecil dia kekal dengan umur dia. Sedangkan Quran sebut iaitu fa'alaihim wildanun mukhalladun. Sebab kita di syurga tuan-tuan, kan kita suka tengok budak-budak, betul tak? Kita suka tengok budak-budak. Tengok budak-budak, tengok kanak-kanak, kan kadang-kadang seronok kita tengok dia bermain, dia apa-apa, kita rasa hati kita lah rasa rahmat. Kalau kat dunia ni tak ada kanak-kanak, tak ada budak-budak tuan-tuan, rasa sunyi dunia tuan-tuan. Tapi sebab ada anak kecil, ada kanak-kanak yang main, kan dia menghiburkan hati kita. Jadi katanya dia kekal dengan umur dia begitu. Baik. Tapi dalam syurga disebut ada sebahagian manusia yang mana diminta pada Allah, dia nak mengandung dan melahirkan anak. Ada sebut dalam hadis. Maka dia mengandung dan dia melahirkan anak tanpa ada darah, tak ada kotoran. Lahir je anak dia pun membesar dengan sangat cepat. Allah Ta'ala bagi tuan-tuan. Ada sebahagian manusia minta pada Allah nak apa? Nak ada kebun, nak ada tanaman. Teringin nak. Ada orang jiwa kebun tuan-tuan, teringin nak tanam, bercucuk tanam. Allah jadikan tuan-tuan pada manusia. Nak cerita manusia ni tuan-tuan macam-macam lah hati dia nak. Tapi Allah Ta'ala bagi di syurga, Allah Ta'ala bagi. Baik tuan-tuan, jadi kita kalau tengok kejadian yang macam tu tuan-tuan, yang bagi saya dahsyat lah. Sampai Perdana Menteri pun ucap takziah. Keluarga yang saya tengok bukan senang, Allah Ta'ala uji pun hebat. Kita pertama bila kita tengok tuan-tuan, kita kawan kita pun sama. Kalau kita tengok kawan kita kecil manis, kena potong kaki, ataupun kawan kita kena COVID contohnya, ataupun kawan sakit apa-apa lah, kecil manis, buah pinggang rosak, kena dialisis. Bila kita pergi ziarah dia ada doa yang Nabi ajar kan. Kalau kita baca tu, insya-Allah mudah-mudahan musibah ataupun ujian yang Allah timpakan pada dia, kita tak kena. Dia ada doa dia, iaitu bila kita jumpa, contohnya lah kawan kita pergi ziarah dia rosak buah pinggang, kena dialisis. So kita pergi ziarah, kita membaca alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Tapi jangan bagi dia dengar, kecil hati dia. Baca kat belakang, baca pelan-pelan, keluar rumah ke kita baca, tapi jangan baca depan dia. Mana dia apa? Alhamdulillahilladzi, maha suci Allah, afani, yang telah menyelamatkan aku, ala kathirin, di atas apa? Mimma btalaka bihi, daripada apa yang menimpa kamu. Jangan baca depan dia tuan-tuan. Yang kita duduk depan dia, tengok dia sakit teruk, alhamdulillahilladzi afani, kecil hati dia tuan-tuan. Dia tak faham Arab tak apalah, dia kalau dia faham Arab kecil hatilah. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku, mengafiatkan aku daripada musibah yang telah menimpa kamu. Ni kalau dia depan kita lah tuan-tuan, kita tengok dia. Kalau di belakang kita sebut mimma batalahu bihi, hu mimma batalahu bihi,
Kalau perempuan tak pun guna hu, tak apa tuan. Perempuan pun boleh guna dhamir lelaki. Ataupun kalau ramai mimma batalahum bihi. Segala puji bagi Allah yang telah mengafiatkan saya daripada musibah yang menimpa mereka. Kemudian wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan Allah Taala telah memberikan aku banyak kelebihan di atas banyak makhluk. Siapa yang baca yang ni, maka insya-Allah musibah yang kita lihat tu tidak menimpa kita. Itu doa dia lah, tuan-tuan boleh carilah dalam hadis sebut dah. Doa ni daripada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia ada gabungan ayat Quran, yang mana dengan ayat tu adalah kata-kata Nabi Sulaiman, alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkan aku daripada kebanyakan makhluk. Jadi tuan-tuan, kita doalah mudah-mudahan suami dia lah tuan-tuan, yang umur 50 tu, dan anak dia seorang lagi, umur anak ketiga umur berapa lah, belasan tahun lah. Moga Allah Ta'ala berikan ketabahan, dan mudah-mudahan musibah yang Allah Ta'ala timpa ni menjadi asbab untuk Allah himpunkan mereka di dalam syurga Allah. Itulah doa kita tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan urusan mereka, dan Allah Ta'ala berikan mereka kesabaran dan ketenangan di atas musibah yang berat. Tapi saya menariknya tuan-tuan, doa yang Nabi ajak tu, ya alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila tu. Doa tu menarik kenapa? Sebab ada satu kisah kan, yang mana seorang lelaki dia selalu baca yang tu dalam hidup dia. Ada seorang ulama nama dia Abu Ibrahim. Abu Ibrahim ni dia cerita, dia jalan-jalan di padang pasir. Jalan di padang pasir. Bila jalan-jalan tersesat, tak jumpa jalan. Padang pasir tak jumpa jalan. Bila tak jumpa jalan-jalan dia jumpa sebuah kemah yang buruk. Kemah yang sangat buruk dan lusuh di tengah-tengah padang pasir, jauh pada orang. Bila dia pergi dekat, dia tengok dalam kemah tu ada satu orang tua yang tengah duduk atas pasir sambil sebut alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ulang berkali-kali, segala puji bagi Allah yang telah melebihkan aku di atas kebanyakan makhluk. Tapi bila dia tengok orang tua ni, dia terkejut. Orang tua ni miskin, dalam kemah yang buruk, tangan dua-dua tak ada, putus, mata buta, adik-beradik tak ada. Orang tua ni tak ada apa, mata buta, tangan dua-dua putus, barang dalam tu pun tak ada. Barang dalam tu pun tak ada lah, sikit-sikit barang yang lama. Tapi orang tua ni dia ucap alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Dia pun pelik, kenapa ucap perkataan tu, sedangkan tangan potong, susahlah kita tengok, tak ada adik-beradik. Jadi tuan-tuan, dia dekat, bila dia pergi dekat kat orang tua tu perasan. Orang tu tanya siapa dia. Dia kata saya. Dia sebelum dia jawab, dia kata jawab pertanyaan saya dulu, kamu siapa? Kenapa duduk di tengah padang pasir ni? Tak ada siapa, seorang-seorang. Kemudian kata orang lelaki tua ni, aku adalah seorang yang sakit, adik-beradik aku semua dah meninggal, dan orang menjauhkan diri daripada aku. Orang tua ni dia kena sakit kusta. Tuan tahu kusta kan? Sakitnya orang takut lah, yang akan menyebabkan kita punya anggota lama-lama kena potong, rosak dan kena potong. Jadi sakit kusta ni memang takutlah. Di Malaysia pun ada yang mana kena kusta akan diasingkan. Dia sangat berbahaya. Baik. Jadi mata pun buta. Jadi apa kata Abu Ibrahim? Saya dengar tadi tuan ataupun syekh duk baca alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Sedangkan syekh harta pun tak ada, mata pun buta, tangan pun dua-dua kena potong, kemah pun buruk, sanak keluarga pun tak ada, orang pun pergi jauh. Tapi kenapa sebut tu? Saya tengok syekh ni tak ada apa. Kalau kita mata buta sebelah pun berat dah tuan-tuan. Ini mata, tangan, adik-beradik tak ada, harta pun tak ada. Tapi saya menarik syekh tu, dia jawab lah tuan-tuan. Syekh tu jawab cantik lah. Bila Abu Ibrahim tanya kat syekh tu macam tu, maka syekh tu kata,
bukankah Allah menjadikan aku seorang Islam? Islam. Berapa banyak orang yang kafir. Betul, dekat dunia ni orang Islam ada 1.6 bilion. Yang bukan Islam ada. Malah Kristian lebih ramai daripada Islam. Secara zahirnya Kristian ada 2 bilion lebih. Islam ada hampir 1.7 bilion. Banyak lagi bukan Islam. Dan orang yang bukan Islam ni juga, yang kafir ni juga ditimpa berbagai penyakit. Dia pergi hospital. Orang bukan Islam pun ramai sakit. Mereka rugi akhirat. Terkejut Abu Ibrahim. Terkejut, subhanallah. Hebat dia. Kemudian kata lagi orang tua ni, bukankah Allah Ta'ala jadikan aku ni orang yang berakal? Aku orang yang berakal. Dengan akal aku boleh berfikir. Dan berapa banyak lagi orang yang gila. Banyak ada orang gila kat dunia ni. Banyak tuan-tuan orang gila. Aku alhamdulillah kat dunia ni mungkin juta ada orang gila tuan-tuan. Alhamdulillah aku orang yang berakal. So, kemudian orang tua ni kata, alhamdulillahilladzi faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Itu dia sebut lagi, bukankah Allah Taala berikan aku lisan, lidah. Walaupun mata buta, tangan dah ni, harta tak ada, tapi ada lidah. Berapa banyak dalam dunia ni orang yang bisu. Dengan lidah ni lah aku boleh bercakap, aku boleh berzikir, baca Quran. Hebat tuan-tuan orang tua ni. Saya baca pun saya pun kagum nampak tuan-tuan. Walaupun kita tengok macam tak ada apa, tapi dia fokus pada nikmat yang dia ada. Itu cara kita nak bersyukur tuan-tuan. Jangan tengok orang yang lebih. Tengok orang yang lebih bila kita nak bersyukur tuan-tuan. Tengok apa yang kita ada. Apa yang kita ada. Kita hilang banyak benda, tengok apa yang kita ada tuan-tuan. Sebab tu Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, anak Abdullah bin Zubair, dia tuan-tuan masa dia pergi ziarah raja di Syam, pergi ke Syam tu daripada Madinah, sampai di sana Urwah bin Zubair ni hafal Quran dan dia bawa seorang anak lelaki dia. Sampai di istana tu Abdul Malik Hisham bin Abdul Malik, sampai di istana tu duduk dia menyembang dengan raja. Anak dia pergi tengok kuda, tunjukkan kuda. Tengah-tengah apa, tengok kuda lompat tendang dada anak dia, mati anak dia. Urwah bin Zubair ni datang boleh jauh, anak dia tiba-tiba mati tuan-tuan. Tak apalah, dia redha. Dah dia redha tuan-tuan, ke bumi anak dia. Masa ke bumi anak dia tu, kaki dia pula kena penyakit. Dia panggil ghargani. Orang panggil penyakit ghargani tuan-tuan. Kalau bahasa kita ni panggil gangren. Mati. Jadi hitam. Kaki dia satu penyakit zaman dulu tuan-tuan yang menyebabkan kalau kena, kaki tu kena potong. Dia tak ada jalan lain. Dia tanam anak dia, kaki dia kena ghargani. Tak boleh bergerak. Maka doktor kata kena potong kaki ni. Potong kaki tuan-tuan. Potong kaki. Anak baru mati, kaki kena potong. Urwah bin Zubair. Masa nak potong kaki dia kata jangan potong. Dia pun nak bagi minum arak, kan nak bagi mabuk, bagi tak sakit lah. Kata Urwah bin Zubair, selama aku hidup tak pernah titik pun masuk dalam badan dia. Takkan kali ni nak minum. Maka Urwah bin Zubair kata tak apa, tunggu aku berzikir. Fokus tuan-tuan. Dia berzikir sampai makam fana tu, dia dah sedap dengan zikir tu, hanyut dalam zikir, baru dia potong kaki dia. Tak apalah tuan-tuan. Tapi saya menariknya Urwah bin Zubair ni, waktu dia potong kaki tu, dia kata apa? Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah tuan-tuan dia sebut. Segala puji bagi Allah. Bila dia ambil sesuatu nikmat, masih lagi dia mengekalkan banyak nikmat. Kita hilang kaki, tapi masih ada tangan. Masih ada lagi kaki sebelah, ada dua mata, ada lisan, adanya akal. Allah Ta'ala ambil satu nikmat, tapi Allah tinggal banyak lagi nikmat. Ni orang tuan-tuan, cara dia melihat. Bila dia diuji tuan-tuan, tengok baki nikmat yang Allah Ta'ala masih berbaki pada kita tuan-tuan, supaya kita bersyukur. Baik tuan-tuan. Tak apa tuan-tuan. Kemudian kita tengok sambung ayat ni. Maksud sebenar ayat ini ialah untuk mendorong ke arah mensucikan dan mentasbihkan Allah dengan zatnya, sifat-sifat, perbuatan dan hukumnya. Sekalipun jika kita terima bahawa kalimah isim bukanlah suatu tautan tambahan, silsilah zaidah
namun mentasbihkan namanya bermaksud mensucikan Allah dari segala yang tidak layak. Jadi menyucikan Allah daripada segala benda yang tidak layak bagi Allah, merangkumi segala yang tidak baik bagi zat, sifat, perbuatan maupun hukum hakamnya. Hukum hakam tuan-tuan, walaupun kita nampak, mungkin kita nampak macam tak setuju. Contoh mudah, mencuri potong tangan. Satu contoh tuan-tuan. Apa potong tangan tuan-tuan? Potong tangan ni sebut dalam Quran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma nakalan min Allah. Mencuri lelaki, mencuri perempuan, potong tangan. Kadang-kadang kita dengar macam ish, dahsyat ni potong tangan. Tuan-tuan, potong tangan memanglah kita nampak dahsyat. Di Arab Saudi tuan-tuan, dulu sebelum dia buat Islam tuan-tuan, potong tangan ni lama dah, ratus tahun yang lepas, orang nak tawaf di Mekah tu tak berani, di Madinah, di Kaabah tu, sebab banyak pencuri. Dia pakai macam perempuan, tutup semua, mencuri. Jadi orang nak tawaf tak berani, pencuri ramai. Jadi kerajaan Arab Saudi putuskan tak apalah, kita buat hukum Islam. Heran apa tuan-tuan, hatta Napoleon Bonaparte tu, Napoleon kan, daripada Perancis tu, dia pernah sebut, kalau kita tak boleh kawal masyarakat, kita laksanakan hukum Islam. Napoleon Bonaparte kan, antara orang yang hebat waktu revolusi Perancis tu. Dia bukan Islam. Jadi tuan-tuan, laksana Islam. Malu sedih buat. Kita tengoklah macam mana kesan dia buat Islam. Curi potong tangan. Tapi kau tuan-tuan tahulah, potong tangan ni bukan potong terus. Dia ada syarat dia. Kalau mencuri pasal lapang tak boleh, kena takzir dia. Kalau mencuri pasal apa? Kalau hamba tak kena. Kalau kena paksa tak kena. Kalau curi, tuan dia tak jaga harta kan, letak merata-rata, kawan tu ambil, tak boleh buka potong tangan, kena takzir dia. Ni dia ada syarat dia. Kita dah simpan elok-elok, dicuri baru boleh. Itu pun mestilah harga dia 1/4 dinar. 1 dinar lebih kurang 1000 tuan-tuan. Ni 4.65 gram emas, lebih kurang 1000. Serumuk dinar ni lebih kurang 250. Benda yang dicuri itu harga mesti sampai situ ataupun lebih. Kalau kurang tak kena takzir dia. Jadi buatlah hukum Islam. Baru buat. Dulu Arab Saudi pun tinggal lama hukum, baru buat balik. Curi potong tangan. Sampai cerita Piramli pun sebut betul tak? Kalau di Saudi Arabia, tangan sudah kena potong. Jadi tentang bila dia berbuat curi potong tangan ni, selama 34 tahun yang kena potong tangan hanyalah 17 orang. 17. Dan kes curi hilang terus. Kita kan ramai, rupanya tak, 17 orang kena potong tangan. Yang lain pun insaf tuan-tuan. Sebab tuan-tuan, mencuri ni benda yang memang bahaya tuan-tuan. Banyak kes curi kita tengok kesan ni banyak. Ada kes curi, dia nak mencuri, tapi kadang-kadang menyebabkan kematian tuan-tuan. Macam ragut di Bangan Serai pun ada, betul tak? Kawan tu ragut, dia tak bagi, tarik, jatuh, mati dia. Mati yang kena ragut tu. Banyak tuan-tuan. Berapa banyak orang yang niat mencuri, masuk rumah, bila dah mencuri tak dapat barang ataupun tuan dia tak bagi ambil barang, dia bunuh. Kan banyak. Tahun ni pun ada seorang datuk di Bangsar kan, kena bunuh. Ada satu kes di Kuala Lumpur, masa saya di sana tu, dia pun masuk rumah dia mencuri. Dia baru jual tanah, dia pun dapat duit tak banyak, dia pun tak puas hati, dia pun ikat dia pun serelum kepala dia dengan plastik. Lama-lama matilah tuan-tuan, tak boleh nafas. Nampak tuan-tuan? Niat mula nak mencuri, tapi dia boleh jadi macam-macam. Ada satu kes tuan-tuan, perempuan tu pakai emas. Jadi orang main mencuri kat dia. Dia pakai emas, orang main curi kat dia, ambil kat dia, ragut. Tapi emas yang dia pakai tu emas Zulian, tak betul lah, emas yang Korea tu kan, emas tiruan. Bila pencuri ni pergi jual, rupanya emas tiruan. Pencuri ni ambil barang, cari balik perempuan tu, dia pergi tetak perempuan tu. Dia kadang-kadang dia nak curi je, tapi kadang-kadang dia bertindak lebih. Seorang lagi tuan-tuan, Haji Makno, kubur pun kat sini tuan-tuan. Dia meninggal umur 80 lebih. Anak murid, antara anak murid Ustaz Abu Bakar Bakir tu. Dia jadi polis lama daripada Kampung Selamat tuan-tuan. Dia duduk Kampung Selamat. Dia jadi polis di KL lama. Antara benda yang dicerita kat saya di Kuala Lumpur tu, meninggal dah, kubur dia pun kat sini, Haji Makno. Sebab mak bapak dia pun di sini, Haji Makno. Jadi disebut, antara benda yang disebut kat saya, dicerita masa dia jadi polis di Kuala Lumpur tu, ada satu kejadian, pasangan muda baru kahwin, pasangan Melayu baru kahwin. Suami dia tentera,
baru kahwin, baru beberapa hari kahwin. Masa di Petinok tu pencuri masuk, warga asing. Pencuri ni warga asing daripada Indonesia. Masuk, ikat dia dengan isteri dia. Jadi niat mula-mula nak mencuri, tapi tengok bini kawan ni lawa, baru kahwin. Jadi dia rogol bini dia bergilir tuan-tuan. Bergilir rogol. Jadi yang tentera ni kata kat Haji Makno rahimahullah, kalau saya jumpa saya tembak 4-4. Saya tembak semua orang yang nak mencuri. Tapi kadang-kadang dia lebih tuan-tuan, dia akan jadi benda yang mengancam nyawa tuan-tuan. Banyak orang yang mencuri hujungnya bunuh. Hujung dia bunuh orang. Hujung dia menyebabkan kematian tuan-tuan. Sebab tu saya ingat Ustaz Harundin rahimahullah meninggal di Amerika kan. Ustaz Harundin pernah sebut, dia main satu masjid, dia kuliah tentang hukum Islam lah tuan-tuan, fiqh Islam kan, fiqh negara. Jadi fiqh jenayah kita sebutkan tentang jenayah. Ada satu lelaki ni dia jumpa Ustaz Harundin, dia kata kat Ustaz Harundin, kata Ustaz, hukum Islam mencuri potong tangan ni zalim, kejam. Dia tak tahu ni hukum ni, dia bukan ada kaitan dengan parti politik tuan-tuan, tapi disebabkan jahil dengan berlalunya zaman, orang sangka itu politik. Bukan parti politik. Sebut dalam Quran, pencuri lelaki, pencuri perempuan, cukup syarat dia potong tangan. Tapi saya dah sebut dah tuan-tuan, selama bertahun-tahun di Arab Saudi tu yang kena potong berapa belah kes hilang terus. Sebab kita nak jaga manusia tuan-tuan, nak memberikan keamanan pada manusia. Jadi tuan-tuan, bila dia bagi tahu macam tu kat Ustaz Harundin pun diamlah. Nak buat macam mana kan, orang tak mengaji. Bila Ustaz Harundin kuliah, dia tak dengar kuliah, dia balik. Kan ada orang lagu tu, betul tak? Kalau ada ilmu tak apa, tak ada ilmu masa kuliah balik. Jadi tuan-tuan, bila isyak dia main balik. Tadi dia tak mengaji, isyak dia main balik. Dia main naik motor besar. Semayang isyak nak balik, motor dia kena curi. Motor besar dia kena curi. Jadi dia punya marah tuan-tuan, marah sungguh. Sampai disebut kat Ustaz Harundin, kalau aku dapat orang yang curi ni, aku bunuh dia. Bunuh terus tuan-tuan. Ustaz Harundin kata, hang lagi teruk, bunuh terus. Manusia tuan-tuan. Baik, sebab tu tuan-tuan, jangan kita sebut kita tak tahu tuan-tuan. Pengetahuan kita terbatas, kita punya kemampuan terbatas, kita tak nampak tuan-tuan. Cuma yang nak laksanakan benda ni memang bukan kerja kita lah, kerja yang memimpin. Cuma dalam proses negara kita lagilah tuan-tuan, kena ubah perlembagaan, kena dapat majoriti 2/3. Tapi kena ada usaha ke arah tu. Kita tak boleh barbarik tuan-tuan, buat ikut dan tak boleh. Hatta kita pun tak boleh buat. Orang mencuri, kita orang kampung tangkap, orang kampung potong tangan, tak boleh. Sebab itu adalah kerja pemerintah, nak orang yang ada kuasa, ulil amr. Jadi bila kita dah ada, kena ada 2/3, kena ubah perlembagaan dan sebagainya. Dia makan proses lah, makan proses. Tapi mesti ada usaha ke arah tu. Baik tuan-tuan, kemudian sebab tu jangan kita hina tuan-tuan. Jangan kita hina hukum tu. Kalau kita tak mau tuan-tuan, pasal tak mampu, ada kekangan cerita lain. Tapi jangan sebut nak makan sup tangan pergi Arab Saudi, jangan sebut macam tu tuan-tuan. Itu perkataan yang berat. Kemudian tuan-tuan, sebenarnya yang batil dan mazhab-mazhab yang menyeleweng biasanya lahir daripada pegangan kepada konsep, iaitu sibuk mempersoalkan tentang apakah nama itu adalah zat, sesuatu yang dinamakan ataupun tidak. Ini Mu'tazilah lah tuan-tuan. Nama ni, nama Allah ni dengan Allah tu benda yang berbeza ke benda yang sama? Dia falsafah tuan-tuan. Kita tak bincang bab ni tuan-tuan. Zat Allah mempunyai banyak nama, betul tak? Dia tak jadi pun ta'addudul qudama. Ini istilah falsafah, berbilang-bilang yang qadim. Tak, Allah Ta'ala Esa dan nama Allah Ta'ala ada banyak. Itu lah, ni soalan falsafah, kita tak perlu masuk lah tuan-tuan. Yang kedua, Allah mensifatkan dirinya dengan 3 sifat. Allah Ta'ala sifatkan diri Allah dalam ayat ni 3 sifat. Yang pertama, Allah adalah pencipta yang mencipta segala makhluk dengan anggota-anggota yang sesuai, susunan atau gabungan yang seimbang, dan dia jadikan manusia sebagai sebaik-baik kejadian. Kita dah bincang sebelum ni, Allah Ta'ala jadikan manusia sebaik-baik kejadian. Makna dia kita tak boleh bayang dah bentuk yang lebih baik. Bentuk manusia ni kalau ada tangan 2 dah buruk tuan-tuan. Kalau kaki ada 2, ada 3, tangan ada 3 dah buruk. Kaki ada 4 dah tak elok tuan-tuan. Mata ada 3, 1 kat dahi. Saya ingat dah terjadi tak seimbang dah. Telinga apa ada 4, mungkin bagus, dia lagi kuat dia dengar.
Tapi dah tak elok tuan-tuan dah. Kita tak boleh bayanglah tuan-tuan bagaimana bentuk yang lebih baik daripada bentuk manusia. Inilah yang terbaik. Walaupun kaki dua, tapi kita boleh seimbang tuan-tuan. Ada deria, kita boleh ada seimbangkan badan kita tuan-tuan. Baik tuan-tuan. Kemudian yang kedua, Allah juga adalah penentu yang menetapkan segala yang baik untuk makhluknya. Bahkan dia juga yang memberi panduan dan petunjuk kepada makhluknya ke arah kebaikan tersebut. Di samping ilmu pengetahuan tentang bagaimana memanfaatkan benda-benda ciptaannya, Allah Ta'ala yang bagi kita petunjuk tuan-tuan, bagaimana nak memanfaatkan kita punya mata, tangan, kaki dan sebagainya. Dan Allah Ta'ala juga bagi petunjuk tuan-tuan mana jalan ke syurga, dan Allah Ta'ala juga bagi tahu mana jalan yang kalau kita buat kita masuk neraka tuan-tuan. Baik, Quran sebut inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Allah Taala tunjuk kita jalan tuan-tuan, sama ada nak kufur ataupun nak syukur. Syukur ni maksud dia kita dah nampak petunjuk, kita ikut. Kufur ni kita nampak petunjuk, kita tak ikut, itu kita kufur tuan-tuan. Allah Taala jadikan pada kita ada free will, kita ada kebebasan memilih. Baik tuan-tuan. Kemudian yang ketiga, Allah juga menumbuhkan dan menyuburkan rumput rampai, tumbuh-tumbuh serta pokok-pokok. Kemudian Allah menjadikannya layu, kering dan menghitam. Kesemuanya sifat ini menunjukkan kesempurnaan kuasa ilahi serta lengkapnya kebijaksanaan, hikmat dan ilmu Allah Azza wa Jalla. Okey, itu yang kedua. Kita tengok yang ketiga. Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad dua khabar gembira. Dua khabar Allah Taala beritahu kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bahawa Jibril akan membacakan kepadanya wahyu Al-Quran, sedangkan baginda adalah seorang yang buta huruf. Ini bukan aib bagi Nabi tuan-tuan. Kalau bagi kita aib tuan-tuan. Kalau kita buta huruf aib, bagi Nabi tak aib. Walaupun saya tahu ada khilaf tuan-tuan, majoriti ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan Rasulullah ya buta huruf. Ini majoriti. Ummi itu maksudnya buta huruf. Ini majoriti. Sebahagian kecil ulama ahli sunnah mengatakan Rasulullah bukan buta huruf. Ummi itu, yang kata-kata al-ummi itu merujuk kepada Mekah, Ummul Qura, Mekah, penduduk Mekah. Dia tafsir macam tu tuan-tuan. Tapi yang majoritinya ummi ini memang buta huruf. Bukan aib bagi Nabi. Kalau kita ya aib. Pasal apa tuan-tuan? Sebab ilmu kita melalui baca dan tulis. Tak ada orang tak boleh baca dan tulis pandai, tak ada. Kita manusia, kita dapat ilmu melalui baca dan tulis. Adapun Rasulullah SAW tidak berhajat pada baca dan tulis, sebab ilmu Rasulullah direct daripada Allah. Jadi itu satu kesempurnaan lagi tuan-tuan, direct daripada Allah, menunjukkan betul daripada Allah. Sebab tu wala tahuttu biyamini, Quran sebut kalau Rasulullah ni baca dan ditulis, boleh baca boleh tulis, idzal lartabal mubtilun, Quran sebut pastilah lagi meragu orang yang batil. Sebab apa? Orang boleh kata tengok Quran ni naknya Rasulullah baca pada kitab yang dahulu betul tak? Bismillah. Kok Rasulullah baca pada kitab terdahulu dan Rasulullah bubuh dalam Quran. Baca Taurat, baca Injil, baca kitab falsafah daripada India dan Cina. Masa zaman Rasulullah tu Cina hebat dengan falsafah, India pun hebat dengan falsafah ketuhanan waktu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tahu agama Hindu ni dia lama tuan-tuan, antara agama yang lama lah, tapi bukan yang paling tua. Falsafah Cina tu yang Confucius lah, yang macam-macam falsafah ni pun dah lama. Masa tu tamadun Rom dengan Parsi pun hebat dengan berbagai falsafah. Sebahagian sampai sekarang ada pengkaji barat mengatakan Rasulullah memang ambil ilmu tu daripada kitab lembu dalam Quran. Tapi kita boleh nafikan terus Rasulullah tidak membaca, tidak menulis. Izal lartalbal mubtilun. Kalau Rasulullah boleh baca dan Rasulullah boleh menulis dengan tangan kanannya, lagi ragulah golongan yang ragu. Tapi kalau ada orang kata tak, masih ada pandangan ulama tuan-tuan. Bukan tak ada. Tapi majoritinya sebut ya buta huruf sebab Rasulullah tidak berhajat pada membaca dan menulis. Baik, kemudian tidak tahu membaca dan menulis. Oleh demikian Nabi SAW akan menghafal wahyu tersebut dan tidak melupainya, melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Walau bagaimanapun Nabi SAW sedikit pun tidak melupai apa-apa setelah penurunan ayat ini. Rasulullah tak lupa kecuali apa yang telah dinasahkan. Kalau ayat itu mansuh, Allah lupakan pada Nabi SAW. Kita tengok tuan-tuan yang kedua, khabar gembira yang kedua tentang taufik Allah kepada Nabi SAW tidak beramal dengan kebaikan, untuk beramal dengan kebaikan di samping baginda Nabi SAW
disyariatkan dengan syariat yang mudah, iaitu agama yang hanif, mudah dan serba mudah. Maksudnya Islam agama yang mudah. Kalau tak boleh sembahyang berdiri, boleh sembahyang duduk. Tak boleh duduk, boleh baring. Tak boleh baring, boleh melentang, tuan-tuan. Kalau tak boleh, buatlah macam mana yang kita boleh. Dia agama yang samha, agama yang mudah dan toleransi, tuan-tuan. Itu ada orang sikit krisis kan, orang bincang, boleh tak jamak sampai kat rumah? Kita balik ni cerita kan, ada viral Ustaz ni kata ni, boleh kita balik pada Kuala Lumpur, nak singgah RNR penuh, kita dah niat jamak lah. Tiba-tiba kita terus sampai rumah, kita jamak di rumah, boleh ke tak boleh? Ada memang naknya boleh lah, sebab jamak tuan-tuan kena beza jamak dengan qasar. Qasar memang dia perjalanan, qasar dalam perjalanan. Kalau siapa ada tinggal semayang masa dalam perjalanan, boleh qasar ke tak boleh? Tu perbincangan ulama kat tu, tinggal semayang dalam perjalanan. Jadi sebagai ulama sebut boleh qasar kalau perjalanan yang sah, yang memang niat. Tapi qasar ni kerana perjalanan. Tapi kalau jamak, dia bukan kerana perjalanan, dia kerana kesukaran. Itu beza dia. Sebab tu sebagai ulama sebut, jamak ni kalau boleh lah, kalau kita dah sampai di Kuala Lumpur, kalau kita tak ada kesukaran perjalanan dah, kalau kita tak, ada sebagai ulama kata tak boleh jamak lah. Qasar boleh lagi, selagi mana kita musafir kan. Sebagai ulama kata jamak tak perlulah, sebab kita dah hilang kesukaran tu. Kalau dalam perjalanan memanglah kita nak cepat, betul tak? Kita berhenti awal, kita dah jamak, nanti boleh terusnya. Ataupun kita jamak takhir, kita dalam perjalanan. Jamak ni bila ada kesukaran, bukan perjalanan, ada kesukaran. Macam kita dalam mazhab kita lah, kalau kita mai zuhur, hujan lebat, payah nak mai nanti kan, musim hujan ke, musim banjir ke. Kalau zaman-zaman dulu disebut nanti jalan kotor, nak jalan mai susah. Jadi sembahyang zuhur tu boleh jamak terus dengan asar, tapi jamak bukan buat dua, jamak tamam kan, ataupun jamak itmam, 4-4. Supaya apa? Nanti bila dah balik tak perlu lagi mai jemaah, sebab jalan dah kotor, hujan lebat. Betul tak? Dia panggil jamak itmam. Bila ada kesukaran. Tapi jamak takdimnya, takhir tak boleh. Takdimnya awal tu, tuan-tuan. Jamak takdim lebih afdal pada takhir, sebab kita bersegera, tuan-tuan. Kita bersegera, sebab tuan-tuan kalau boleh takdim, kalau boleh takdim. Kalau kita ada kesukaran takhir, takhirlah. Takdim lebih afdal. Cumanya begitulah, tuan-tuan. Kalau kita sukar nak berhenti, susah, kita sampai di rumah, kalau kita nak jamak boleh, tapi jamak tamam, itmam. Maksud dia 4-4. Sampai di rumah kita buat 4-4. Jangan buat 2-2 pula. Zuhur 2, asar 2, tak boleh. Jamak takhir Tapi ada sebagian ulama kata tengok niat. Kalau dia niat nak jamak dalam perjalanan, tiba-tiba dia tak berhenti, salah lah. Dia kena qada. Dia sebut lagu tu. Maksud dia kalau dia dah niat nak jamak dalam perjalanan, tiba-tiba dia tak berhenti, sampai di rumah dia kena niat qada. Ada juga sebut macam tu. Tapi ala kulli hal, tuan-tuan, kalau boleh jamak takhir ni, buatlah jamak dalam perjalanan. Betul tak? Kalau boleh lah. Tapi kalau kesukaran, saya tengok ada ustaz tu jawab, ada betul-betul kesukaran, mungkin sukar dan sebagainya, kita nak berhenti kan, mungkin covid lah apa, tuan-tuan boleh jamak di rumah. Tapi sampai di rumah, jamak takhir tu buat di rumah. Tapi sebelum pergi, kalau ikut mazhab macam ni tak boleh lah. Tuan-tuan nak pergi Kuala Lumpur, jamak kat rumah siap-siap. Mazhab lain boleh. Saya mengaji Izzuddin dulu, ustaz saya kata boleh. Dia ambil mazhab lain, tuan-tuan, mazhab Hanbali ke mazhab mana dia ambil. Dia kata boleh, kita nak pergi Kuala Lumpur, tak keluar daerah, jamak awal lah. Ada. Tapi tuan-tuan, kita tak peganglah pandangan tu. Tak peganglah pandangan tu. Jadi disebabkan ada kesukaran dan sebagainya, terutama orang perempuan dah nak keluar payah dan sebagainya, sampai di rumah baru dibuat jamak takhir, tapi dengan tamam 4, tanpa kita kasarkan. Dalam perjalanan kita boleh kasar. Baik, tuan-tuan. Habis ya, tuan-tuan. Sikit kita, tuan-tuan. Allah Maha mengetahui dengan ilmu yang sempurna segala yang didedahkan oleh manusia, iaitu kata-kata dan perbuatan yang dilakukan dengan terang-terang. Allah juga mengetahui segala rahsia yang disembunyikan. Oleh kerana pengetahuan Allah yang serba lengkap, Allah mensyariatkan bagi hamba-Nya syariat yang membawa kebaikan dan kesejahteraan. Allah hindarkan mereka daripada segala bentuk taklif yang mengundang kesulitan dan kesusahan. Lebih jauh lagi, Allah lindungi mereka dari segala sifat memudaratkan dan yang membawa kemusnahan.
Jadi Allah Ta'ala mengetahui dan Allah Ta'ala syariatkan dengan syariat yang mudah dan memberi kebaikan, tidak membawa kemudaratan. Baik, akan datang tuan-tuan kita tengok ayat 9 sampai ayat 19. Fadzakir inna fati zikra sampailah ayat terakhir ayat 19 suhufi Ibrahim wa Musa. Baik, jadi cukup sekadar itu. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan sebagainya. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an tafarruqana ba'da tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallam. Alhamdulillahil alamin.